syariat Islam membenarkan sembelihan golongan ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasrani. Kerana secara prinsipnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan sekalian alam. Justru secara prinsipnya mereka apabila menyembelih, mereka sebut nama Allah. Seperti mana yang menjadi syarat sah bagi sembelihan orang Islam, perlu disebut nama Allah. Mungkin ada yang kata hari ini orang Yahudi dan orang Nasrani mereka sudah menyeleweng. Kita kata ketika mana syariat Nabi Muhammad menetapkan hal ini, mereka memang sudah menyeleweng ketika itu. Kalau mereka tak menyeleweng, mereka sudah masuk Islam. Ahli kitab mana apa? Orang kafir ke orang Islam? Kalau orang Islam tak adalah dinamakan ahli kitab. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, golongan ahli kitab menyeleweng seperti mana orang Yahudi Nasrani pada hari ini pun mereka menyeleweng. Jangan dikelirukan tentang isu sejauh mana halalnya sembelihan ahli kitab itu, kerana itu telah ditetapkan oleh syariat. Tinggal lagi seperti mana kalau kita mendapati seorang Muslim, seperti mana kalau mungkin ada pusat-pusat penyembelihan yang tidak menyembelih mengikut syariat, orang Islam tapi tidak menyembelih ikut syariat. Seperti kalau dia sembelih dengan elektrik, ada pusat-pusat sembelihan nak cepat, dia bagi elektrik sekali, zap, mati semua. Halal atau tidak? Tak halal. Sedangkan orang yang buat tu Islam, tapi ketika mana dia tidak sebut nama Allah apabila menyembelih, sembelihannya jadi tidak halal walaupun orangnya Islam. Maka demikian halnya kalau telah terbukti kepada kita bahawa seorang ahli kitab itu, Yahudi atau Nasrani, menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maka kita tidak boleh makan sembelihan itu. Kalau sudah terbukti, maka kita pada hari ini apabila datang sembelihan orang Islam, adakah kita suruh supaya mempersoalkan sejauh mana kehalalannya? Betul ke dia sembelih macam ni? Kerana ada yang sampai bila datang daging sembelihan ayam ke apa ke, dia sampai nak pergi investigate, pergi kat belakang tu, tengok sembelih tu. Ini orang Islam ni, makanan orang Islam, semua orang Islam, tapi dia nak pergi menyiasat, tengok tukang sembelih tu salat tak dan sebagainya. Contohlah basuh pisau ke apa ke lah, untuk nak pastikan sembelihan dia halal atau tidak. Kita kata adakah itu perlu? Adakah itu wajar? Jawapannya tidak. Bahkan ini dianggap sebagai tanattu', berlebih-lebih, ghulu, melampau, menyusah-nyusahkan apa yang telah dimudahkan oleh Islam. Maka demikian juga kalau datang sembelihan golongan ahli kitab, Yahudi Nasrani, tak perlu kita nak pergi siasat. Tak perlu kita nak pergi siasat. Seperti mana tak perlu kita nak siasat orang Islam tadi, demikian juga dengan golongan ahli kitab ni. Kerana syariat dah menghalalkannya, maka kita baca bismillah, kita makan. Kecuali jika terbukti sebaliknya. Seperti mana kalau sembelihan orang Islam tadi, terbukti bahawa dia tak baca bismillah, kita tak boleh makan. Kalau sembelihan ahli kitab terbukti bahawa dia tak baca bismillah, baru kita jangan makan. Untuk kita nak mengatakan secara umum dan menyeluruh bahawa orang Kristian pada hari ini tidak lagi sembelih mengikut sembelihan asal ahli kitab, itu agak pukul rata kan. Yang itu tidak adil. Islam menuntut supaya kita berlaku adil dan kita kena terperinci. Tak boleh kita nak menilai sesuatu secara andaian. Kita kata orang Kristian hari ini tak sembelih ikut zaman ahli kitab. Kita dah meruntuhkan satu hukum syarak. Halalnya sembelihan ahli kitab itu hukum syarak. Jangan kita nak runtuhkan macam tu je dengan andaian dan skepticism dan sebagainya lah. Istilah ahli kitab merujuk kepada orang Yahudi dan Nasrani. Suka tak suka, itu istilahnya. Ahli kitab merujuk kepada orang Yahudi dan Nasrani dulu sampai ke hari ini. Jangan dipertikaikan, jangan diselewengkan. Kata bahawa mereka dulu ahli kitab, hari ini ahli bukan kitab. Tak ada istilah macam tu. Itu yang ditegaskan oleh para ulama semua. Allah kata dalam Al-Quran, "Qul ya ahlal kitab." Katakan wahai ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita kembali kepada kalimah yang sama supaya kita mengesakan Allah dan jangan kita sekutukan Allah dengan sesiapa yang lain. Allah membahasakan mereka sebagai qul ya ahlal kitab. Katakan wahai Muhammad, wahai ahli kitab. Kalau kita nak andaikan bahawa ayat ni sudah tak relevan, itu besar. Jangan berani. Jangan kita nafikan. Itu berat tu. Kita sekarang dah ada hukum mendasar dia bahawa sembelihan ahli kitab halal. Betul? Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Ini hukum. Kalau ada yang datang menafikan, maka dia telah menyalahi hukum asal dan dia kena kemukakan dalil. Tak boleh pada sangkaan. Hukum itu yakin, itu dalam Al-Quran. Keyakinan tidak boleh disanggah kecuali dengan apa yang yakin juga. Boleh faham? Ini kaedah. Keyakinan tak boleh disanggah dengan sekadar sangkaan. Takut dia orang tak sebut nama Allah. Kod itu besar maksud dia, tak boleh diterima dalam Islam. Dalam hukum tak boleh bersangka-sangka. Tak boleh membina satu hukum dengan sangkaan, dengan kod rasa-rasa, itu tak boleh. Kena pasti, kena yakin, kena tengok dia punya alasan atau hujah dalil dia lah. Kalau ada hujah kita terima, jika tidak maka kita kena terima kekal pada hukum asal tadi tu, bahawa sembelihan ahli kitab Yahudi Nasrani adalah halal. Allah sebut dalam Al-Quran. Saya ingat ini sudah masuk dalam bab mana yang lebih utama, sembelihan orang Islam atau sembelihan ahli kitab.
Secara prinsip dari segi hukum, ini halal, ini halal. Tapi mana yang lebih utama? Maka ini sudah masuk bab yang lain. Untuk kita sokong bisnes orang Islam, ini untuk wala, kesetiaan, ini bab lain. Kita tengah cerita tentang hukum tadi. Sembelihan ahli kitab adalah halal. Saya tak sebut KFC, McDonald's dan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.